Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria untuk anak-anak murid yang cikgu sayangi sekalian. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat-sihat semuanya. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan membincangkan tentang tajuk Bahasa Melayu tingkatan 3 iaitu karangan respon terhad ataupun lebih juga dikenali sebagai karangan pendek. Cikgu rasa ada sebahagian kamu dah lupa bagaimana bentuk karangan pendek ini ya. Yang masih ingat, syabas cikgu ucapkan, dan untuk pelajar-pelajar yang lupa tu ya, cikgu akan ingatkan kembali. Sebelum cikgu teruskan lebih panjang lagi, ingin cikgu perkenalkan cikgu ialah Cikgu Sapura binti Muhammad dari SMK Seri Aman, Pasir Putih, Kelantan. Baiklah murid-murid ya. Semasa kamu belajar di tingkatan 2 ya ataupun masa-masa di tingkatan 1, mungkin kamu kurang jelas bagaimana bentuk dan format untuk soalan karangan respon terhad ini. Jangan risau ya, cikgu akan cuba bantu kamu setakat mana yang boleh. Baiklah. Karangan respon terhad ini ya, kemahiran yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah kemahiran menulis. Jadi standard kandungannya ialah menulis untuk melengkapkan maklumat dan menjawab soalan dalam pelbagai bahan. Sementara standard pembelajaran pula ialah menulis dan melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat. Ingat ya, dengan betul dan tepat. Baiklah. Pada hari ini cikgu harap ya, di akhir pembelajaran kamu semua akan mengetahui tema bahan rangsangan yang diberikan, menyambung semua isi-isi yang diberikan menjadi sebuah karangan pendek. Jadi seterusnya cikgu akan kupas sedikit berkenaan dengan karangan pendek. Karangan ini akan disoal pada kertas 2 bahagian A, iaitu bahasa Melayu kita ada 2 kertas 1 dan kertas 2. Jadi untuk karangan pendek ataupun karangan respon terhad akan ada di kertas 2 bahagian A. Sementara bahagian B pula ialah karangan respon terbuka, iaitu karangan yang lebih panjang. Untuk kertas 2 bahagian A, 10 markah karangan pendek ni ya, markah hanyalah 10 sahaja. Jadi kamu tak boleh berlama-lama pada soalan ini kerana kamu kena buat soalan yang lebih panjang, iaitu soalan karangan respon terbuka untuk bahagian B. Seterusnya cikgu akan terangkan format soalan untuk karangan pendek ya. Jadi untuk karangan ini hanyalah ada satu soalan sahaja. Cikgu ulang sekali-sekali, satu soalan sahaja. Dalam satu soalan ini kamu akan diberikan satu tema ya, iaitu satu tema sahaja. Tidak ada 2, tidak ada 3. Cuma satu tema sahaja. Dan soalan ini wajib dijawab. Maksudnya kamu tak ada pilihan, kamu kena jawab soalan ini. Bagaimana pula dengan patah perkataan? Baiklah, untuk soalan ini kamu hanya perlu menulis antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja ya. Cikgu ingatkan lagi sekali, hanya 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Dan masa yang dicadangkan ialah hanyalah 15 minit ya, iaitu markahnya hanyalah diperuntukkan sebanyak 10 markah sahaja. Mungkin kamu akan terfikir ataupun tertanya-tanya, bagaimana cikgu kalau saya buat karangan tu lebih daripada 80? Mungkin 120 ke, mungkin 180 ke. Tak ada masalah. Cuma kamu akan membazir masa
di soalan pertama. Kerana markahnya hanya 10 sahaja. Jadi bila kamu lebihkan masa pada karangan pendek ini, kamu akan tidak cukup masa untuk menulis pada karangan yang markahnya lebih banyak, iaitu 40 markah pada bahagian 30 markah pada bahagian B, ya, karangan respon terbuka. Okey, seterusnya kita akan tengok ya apa yang ada atau kandungan yang ada dalam karangan pendek. Okey, tadi cikgu dah terangkan karangan pendek ini ada satu tema sahaja. Maksudnya tak ada dua, tak ada tiga, hanya satu sahaja. Okey, jadi dalam soalan ini akan diberikan peta minda, ya. Mungkin juga diberikan gambar tunggal ataupun gambar bersiri ataupun bahan grafik, ya, dan akan dimasukkan juga beberapa frasa penting yang akan kamu gunakan untuk menulis karangan pendek. Dan cikgu ingatkan lagi sekali, satu tema sahaja. Okey? Dan kamu wajib menjawabnya. Okey, baiklah. Seterusnya, kita tengok pula dari segi kriteria permarkahan. Okey, bagaimana markah untuk soalan karangan pendek ini, ya? Dia ada 4 pembahagian, ya, iaitu cemerlang, baik, penguasaan minimum, tidak mencapai penguasaan minimum. Okey, cemerlang. Berapa markahnya? Untuk markah cemerlang, ya, markahnya ialah 8 hingga 10 markah. Okey, cemerlang ialah 8 hingga 10 markah. Okey, macam mana pula dengan baik? Okey, markah baik ialah antara 6 hingga 7 markah. Penguasaan minimum pula ialah antara 3 hingga 5 markah. Dan tidak mencapai penguasaan minimum ialah 0 hingga 2 markah sahaja. Jadi cikgu tak nak kamu tengok di bahagian bawah tu. Cikgu tak nak kamu pilih penguasaan minimum ataupun tidak mencapai penguasaan minimum. Yang cikgu nak tekankan, kamu tengok bahagian atas, iaitu cemerlang dan baik. Bagaimana kamu nak dapat cemerlang? Bagaimana kamu nak dapat baik? Kalau lebih baik lagi, ya, cikgu nak kamu tengok yang bahagian cemerlang saja, iaitu antara 8 hingga 10 markah. Okey, bagaimana kamu nak mencapai markah yang 8 hingga 10 markah, iaitu kriteria markah cemerlang. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu akan beri sedikit panduan, ya, untuk menulis karangan respon terbuka. Karangan respon terhad, minta maaf, ya. Okey, dalam karangan respon terhad ini, ya, kamu tidak perlu menulis pendahuluan ataupun penutup. Biasa kamu belajar dalam satu-satu karangan, pendahuluan dan penutup itu adalah penting. Tetapi dalam karangan pendek, kamu tak perlu menulis pendahuluan ataupun penutup. Kenapa? Sebab kamu kena hadkan perkataan. Ya, kamu cuma perlu 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Okey, jadi kalau tak ada pendahuluan, nak tulis apa? Mungkin kamu akan terfikir, ya, nak tulis apa kalau tak ada pendahuluan? Okey, kita gunakan ataupun kita ambil sebagai satu ayat, ya, sebagai pemula ayat sahaja. Maksudnya mukadimah untuk memulakan karangan kamu. Ya, penutup tak perlu, tak wajib. Kalau nak tulis, tak ada masalah, ya. Kalau tak tulis pun tak ada masalah. Okey. Kamu akan tanya bagaimana dari segi pemerengganan. Okey, pemerengganan tidak wajib. Maksudnya kamu boleh menulis hanya satu perenggan sahaja. Tidak payah tulis banyak-banyak perenggan, ya. Hanya satu perenggan sahaja sudah pun memadai. Kenapa? Sebab kamu kena ingat, ya, kamu kena hadkan masa, kamu perlu hadkan jumlah perkataan. Jadi, kamu perlu menulis secepat mungkin, ya, supaya
kamu ada masa untuk menulis pada bahagian B, karangan respon terbuka. Okey, kamu akan tanya pula, okey cikgu, macam mana dengan ungkapan menarik? Adakah perlu dimasukkan juga dalam karangan respon terhad? Cikgu kata tak wajib. Ya, tak wajib. Kalau nak tulis, tak apa. Tapi kalau tidak mahu menulis untuk ungkapan menarik pun tak ada masalah. Ya, seperti mana yang cikgu dah terangkan kami tadi, kamu nak kurangkan jumlah perkataan. Jadi maksudnya kamu kena cari perkataan yang sangat-sangat bermakna, meminimumkan perkataan supaya jumlah perkataan kamu tidak lebih daripada 80 patah perkataan. Okey, dari segi idea. Sebab dia akan berikan dalam beberapa idea. Mungkin ada 5 idea, ada 6 idea, mungkin ada 4 idea. Adakah satu idea, satu ayat? Mungkin kamu akan soal macam tu. Okey, dari segi idea, tidak semestinya satu idea, satu ayat. Kamu boleh gabungkan 2 idea menjadi satu ayat, ya. 2 idea menjadi satu ayat. Lagi sekali cikgu ulang, ya. Pendahuluan dan penutup tidak wajib. Okey? Cuma perlu menulis ayat pemula. Satu ayat pun sudah memadai. Pemerengganan pun tidak wajib. Okey. Ungkapan menarik pun tidak wajib. Idea tidak semestinya ditulis dalam satu ayat. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu akan terangkan contoh, ya, contoh soalan yang boleh kamu buat latihan, ya, karangan respon terhad. Okey, tadi dah cikgu terangkan dalam karangan respon terhad hanya ada satu tema sahaja. Ya, satu tema sahaja. Kemudian akan ada beberapa frasa. Frasa ini boleh dianggap sebagai idea. Okey, kenapa kita panggil karangan respon terhad? Kerana kamu cuma perlu mengambil semua frasa ini untuk dijadikan idea dalam karangan respon terhad kamu. Kamu tak perlu mengambil idea lain. Ya, kamu cukup sekadar menulis semua frasa-frasa yang diberikan dalam soalan. Baiklah, kita baca dulu soalan, ya. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, kamu tengok, ya, yang dihitamkan itu. Kamu kena ambil perhatian tulisan yang hitam, ya, iaitu antara 50 hingga 80 patah perkataan. Jadi kamu boleh bulatkan supaya kamu tidak leka. Supaya kamu akan ingat, okey, karangan ini hanyalah 50 hingga 80 patah saja. Jadi kamu tak perlu menulis panjang-panjang. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan sambutan bulan kemerdekaan di sekolah. Itu adalah soalannya ataupun temanya. Okey, di sini diberikan beberapa frasa. Okey, frasa pertama, undang tokoh kemerdekaan. Okey, kemudian kibar bendera, kemudian hiasan kelas patriotik, nyanyian lagu patriotik, ucapan pengetua dan persembahan murid. Okey, jika kamu lihat, ya, frasa-frasa ini merupakan predikat, ya, predikat untuk satu-satu ayat. Maksudnya untuk kamu gabungkan ayat ini, kamu perlu mencari apa? Subjek, ya. Untuk ayat gramatis, kamu perlu ada subjek dan predikat. Jadi, bila dah diberikan bila dah diberikan predikat, kamu kena cari subjek. Ya. Jadi sekarang, okey, kamu juga akan terfikir, okey cikgu, macam mana saya nak sambungkan ayat ini? Bagaimana saya nak perluaskan ayat ini? Okey, ada pelbagai cara yang boleh kamu gunakan untuk menjadikan ayat ini sebagai ayat yang lebih panjang, lebih jelas, lebih lebih gramatis. Okey, kamu boleh gunakan teknik 5W1H, iaitu teknik penyoalan. Contohnya bagaimana? Okey, siapa, bila, ya,
mengapa, di mana, okey, dan seterusnya bila, ya. Jadi ada 5 W dan 1 H, iaitu kamu boleh perluaskan dengan teknik penyoalan. Okey. Baiklah, seterusnya sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita analisis dulu soalan. Macam mana kita nak analisis? Di sini cikgu bagikan kepada 3 kriteria. Yang pertama, soalan ataupun tajuk. Yang kedua, tema. Yang ketiga, kata kunci. Okey. Macam mana tajuk? Tajuk kamu tengok yang tengah-tengah tadi, ya, iaitu tajuk ataupun soalannya adalah sambutan bulan kemerdekaan. Okey, temanya bagaimana? Untuk tema, kamu boleh tengok pada frasa yang kedua, iaitu bulan kemerdekaan. Okey, kata kunci. Kata kunci biasanya berada di hadapan, ya, berada di hadapan soalan ataupun berada di hadapan tajuk. Jadi, kata kuncinya ialah sambutan. Bila kamu gabungkan, akan menjadi satu tajuk, iaitu sambutan bulan kemerdekaan. Bila kamu tengok, sambutan bulan kemerdekaan ni karangannya lebih kepada peristiwa. Maksudnya, kamu kena beri gambaran. Kamu kena ceritakan bagaimana sambutan bulan kemerdekaan. Baiklah, ya. Untuk peristiwa, cikgu rasa kamu dah banyak pengalaman, ya. Kamu dah lalui macam-macam peristiwa sambutan kemerdekaan di sekolah kamu. Jadi cikgu rasa kamu tak ada idea, tak ada masalah, ya, untuk menulis karangan respon terhad ini. Okey, baiklah. Seterusnya, macam mana kamu nak buat ayat pemula? Mesti ayat ini biasanya kamu akan terfikir, okey, cikgu susahnya nak buat ayat pemula ni, susahnya nak buat. Okey, senang je. Ya, cikgu bagi kamu idea. Jadi untuk ayat pemula, kamu tak payah panjang-panjang, cukup dengan satu ayat sahaja. Jadi ayat pemula kamu gunakan tema soalan. Okey, tema tadi apa? Bulan kemerdekaan. So kamu tulis je tema di situ. Ya, jadi bulan kemerdekaan itu kamu gabungkan menjadi satu ayat yang lengkap, gramatis, mempunyai subjek dan predikat. Okey, jadi contoh yang cikgu buat ini ialah sambutan bulan kemerdekaan akan diadakan pada setiap tahun di sekolah-sekolah. Cukup, ya. Ayat ni sudah gramatis, sudah bermakna, cukup untuk sebagai mukadimah untuk kamu menulis karangan ataupun idea yang seterusnya. Okey, kita tengok idea yang pertama. Okey, idea pertama ialah ucapan pengetua. Okey, biasanya setiap kali apa-apa peristiwa, ya, mesti ada ucapan pengetua. Jadi kamu, okey, macam mana nak tulis ataupun nak bina ayat yang menggunakan perkataan ucapan pengetua. Okey, ya. Di sini cikgu bagi contoh. Ini contoh ayat cikgu, ya. Kamu boleh guna yang lain, ya. Ini contoh ayat cikgu. Okey, sambutan bulan kemerdekaan biasanya dimulakan dengan ucapan pengetua. Jadi dah ada kesinambungan antara ayat pemula dan ayat ataupun idea yang pertama, ya, iaitu ayat pertama dan ayat kedua sudah ada kesinambungan. Okey, seterusnya kita lihat pula idea yang kedua. Apakah ideanya? Okey, idea kedua ialah undang tokoh kemerdekaan. Okey, dalam idea ini, ya, kamu lihat tidak ada imbuhan, ya. Jadi takkanlah kita nak tulis undang tokoh kemerdekaan, macam tak lengkap. Jadi untuk idea ini kamu boleh menambahkan imbuhan, ya. Sebab, ya, kamu boleh ubah, ya, idea. Yang penting bila kamu ubah idea tersebut tidak membawa maksud yang lain. Okey, ya. Jadi ayat yang cikgu gunakan, ya, kebiasaannya pihak sekolah akan mengundang tokoh kemerdekaan untuk berkongsi pengalaman beliau semasa menuntut kemerdekaan. Jadi cikgu tambahkan imbuhan me, ya, iaitu imbuhan kata kerja aktif, ya. Jadi kebiasaannya pihak sekolah akan mengundang tokoh kemerdekaan untuk berkongsi pengalaman beliau semasa menuntut kemerdekaan. Jadi tidak ada maksud
ataupun tidak berubah maksud walaupun cikgu dah tambah imbuhan. Okey, idea yang ketiga. Okey, persembahan murid. Okey, di sini kamu akan selalu tengok ya macam-macam persembahan murid pada sambutan bulan kemerdekaan. Jadi kamu boleh gunakan idea kamu ya. Jadi idea cikgu ataupun contoh yang cikgu berikan ialah dalam masa yang sama kemeriahan sambutan ini diserikan lagi dengan persembahan murid ya. Yang ini cikgu tak ubah ya. Cikgu tak ubah perkataan ataupun cikgu tak tambahkan imbuhan. Cikgu gunakan semua perkataan yang diberikan. Okey, seterusnya idea yang keempat. Okey. Kita tengok idea keempat iaitu hiasan kelas patriotik. Ya, okey. Biasanya hiasan kelas ini kalau saja-saja buat dia tak akan menjadi. Biasanya kalau ada pertandingan barulah hiasan kelas ini akan lebih menarik. Jadi kamu boleh tambah perkataan pertandingan. Tak ada masalah, ya. Jadi cikgu gunakan pertandingan, cikgu tambah perkataan pertandingan supaya ayat ini lebih gramatis, lebih menarik dan kamu ada idea ya untuk menggunakan perkataan hiasan kelas patriotik. Okey, cikgu tambah pertandingan. Jadi ayat yang cikgu gunakan ialah pertandingan hiasan kelas patriotik juga diadakan sepanjang bulan kemerdekaan untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Okey, bagaimana cikgu perluaskan ayat ini? Okey, pertandingan bila? Ya, soalan bila iaitu sepanjang bulan kemerdekaan. Untuk apa? Mengapa diadakan pertandingan hiasan ini ya? Untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelajar sekolah. Okey, itulah yang cikgu terangkan tadi ya. Bagaimana kamu nak perluaskan ayat ya supaya ayat itu lebih gramatis, lebih bermakna. Okey. Untuk idea yang kelima dan idea yang keenam, okey, cikgu gabungkan. Tadi cikgu dah terangkan kamu tidak semestinya satu idea satu ayat. Kamu boleh gabungkan. Jadi cikgu dah gabungkan idea 5 dan idea yang ke-6. Okey ya. Jadi bila cikgu gabungkan, ayat tersebut akan menjadi majlis penutupan sambutan bulan kemerdekaan biasanya diakhiri dengan nyanyian lagu patriotik dan kibaran bendera Malaysia secara beramai-ramai. Okey. Jadi itu saja untuk idea 1 hingga 6 ya, cikgu. Yang soalan idea 1 hingga 4 cikgu buat dalam satu ayat untuk satu idea. Tetapi untuk idea 5 dan idea 6 cikgu gunakan ataupun cikgu gabungkan ya menjadi satu ayat. 2 idea, satu ayat. Tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Kamu boleh buat macam tu. Okey. Baiklah. Kita lihat contoh karangan pendek sepenuhnya. Okey ya. Jadi contohnya ialah sambutan bulan kemerdekaan akan diadakan pada setiap tahun di sekolah-sekolah. Sambutan bulan kemerdekaan biasanya dimulakan dengan ucapan pengetua. Kebiasaannya pihak sekolah akan mengundang tokoh kemerdekaan untuk berkongsi pengalaman beliau untuk menuntut kemerdekaan. Dalam masa yang sama, kemeriahan sambutan ini diserikan dengan persembahan murid. Pertandingan hiasan kelas juga diadakan sepanjang bulan kemerdekaan untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelajar sekolah. Majlis penutupan sambutan bulan kemerdekaan biasanya diakhiri dengan nyanyian lagu patriotik dan kibaran bendera secara beramai-ramai. Okey, pelajar-pelajar, lagi sekali cikgu tekankan ya, kamu jangan lupa menulis jumlah perkataan di sebelah bawah ya, bahagian kanan ya. Wajib ya memudahkan pemeriksa untuk melihat ya berapakah jumlah perkataan yang kamu gunakan untuk karangan pendek. Okey, baiklah. Cikgu akan berikan kamu contoh yang kedua. Tadi contoh pertama, sekarang kita lihat pula contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, okey, kamu tengok di sini ya, sama juga seperti contoh yang dah cikgu berikan tadi ya. Contoh yang kedua, peta grafik ya. Ada satu tema, ke mana di sini ada 5 idea ya. Yang tadi ada 6.
Tapi yang ini ada 5 sahaja. Okey, baiklah. Kita baca soalan sama-sama. Ya. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey. Jadi ingat lagi sekali ya. 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, baiklah kita tengok ya. Apa soalan ini yang perlu kamu buat ya? Bagaimana soalan ini ya? Adakah bentuk peristiwa seperti soalan lepas atau macam mana? Okey. Jadi untuk peta grafik ini ya, kebaikan perniagaan dalam talian. Okey, kebaikan perniagaan dalam talian. Okey, kita tengok dari segi idea. Idea pertama, bebas menentukan waktu. Idea kedua, modal kecil. Yang ketiga, pelanggan tidak terhad. Menjalankan perniagaan di rumah. Kurang risiko kerugian. Jadi seperti mana yang tadi, ya, karangan ini ataupun idea ini hanyalah semuanya adalah predikat. Jadi kamu perlu mencari subjek untuk melengkapkan ayat supaya akan menjadi ayat yang gramatis. Okey. Mungkin kamu akan bertanya, cikgu, boleh ke wajib ke kita ikut urutan? Tak wajib. Ya, kamu boleh pilih mana-mana idea yang kamu suka. Kamu rasa, katalah kamu rasa idea kurang risiko kerugian tu mudah untuk kamu perluaskan. Jadi kamu boleh guna idea itu terlebih dahulu ya. Tidak semestinya kamu ikut urutan. Okey ya, seperti mana yang sebelum ni, sebelum kamu buat karangan, kamu analisis terlebih dahulu. Okey, baiklah. Cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk analisis soalan ini. Okey, seterusnya analisis soalan. Tadi cikgu dah terangkan ada 3 perkara yang perlu kamu analisis. Yang pertama, soalan. Yang kedua, tema. Yang ketiga, kata kunci. Okey, soalan, kamu tengok yang bahagian tengah tu. Apa dia? Jadi, soalan dia atau tajuknya ialah kebaikan perniagaan atas talian. Tema pula bagaimana? Tadi cikgu dah terangkan, temanya kamu boleh lihat pada frasa yang kedua, iaitu perniagaan atas talian. Kata kunci. Okey, kata kunci ya, frasa di hadapan. Jadi untuk soalan ini kata kunci ialah kebaikan. Jadi karangan ini bukan karangan peristiwa ataupun cerita. Karangan ini adalah karangan pendapat. Maksudnya kamu kena terangkan kebaikan perniagaan dalam talian. Idea dah ada. Ya, cuma kamu perlu perluaskan idea tersebut. Okey, sekarang kita tengok untuk ayat pemula. Seterusnya bagaimana kita nak lihat ayat pemula. Okey, ayat pemula kamu boleh tengok ya dari segi tema soalan. Okey, tadi dah terangkan ayat pemula kamu boleh guna tema soalan. Jadi tema soalan perniagaan dalam talian ya. Jadi kamu boleh guna perkataan tersebut atau frasa tersebut untuk membina ayat pemula. Okey. Perniagaan dalam talian memberi banyak kebaikan kepada masyarakat masa kini. Okey, itu adalah ayat pemula. Okey, sekarang kita tengok idea 1. Okey, cikgu pilih idea pelanggan tidak terhad. Cikgu guna idea ini untuk idea yang pertama. Kamu boleh pilih yang lain. Okey ya. Jadi contoh ayat cikgu gunakan ialah hal ini demikian kerana pelanggan bagi perniagaan ini tidak terhad kepada kawasan setempat, malahan mampu mencapai pelanggan di seluruh dunia. Kalau kamu lihat di sini, cikgu tambah sedikit perkataan ya untuk idea pelanggan tidak terhad. Cikgu tambah menjadi pelanggan bagi perniagaan ini tidak terhad. Okey, cikgu tambah supaya ayat kamu lebih gramatis ya. Kamu boleh tambah perkataan ataupun tambah imbuhan asalkan maksud idea tersebut tidak lari ataupun tidak berubah. Okey, sekarang seterusnya kita tengok idea yang kedua. Okey, idea kedua ialah modal kecil. Ya, modal kecil. Untuk idea kedua juga cikgu tambah perkataan yang ya. Jadi bila cikgu tambah maksudnya masih sama ya, masih sama, tak ada perubahan. Hanya modal yang kecil sahaja diperlukan untuk memulakan
perniagaan ini. Jadi cikgu tambah perkataan yang. Walaupun perkataan ditambah, tetapi maksudnya masih sama. Okey, sekarang kita tengok pula idea yang ketiga. Idea ketiga, bebas menentukan waktu. Ya. Selain itu, peniaga bebas menentukan masa perniagaan mereka. Okey, cikgu gunakan perkataan waktu, cikgu tukar kepada masa. Pun masih sama, ya. Maksud dia masih sama, ya. Jadi selain itu, peniaga bebas menentukan masa perniagaan mereka, ya. Okey, idea keempat, bagaimana pula kita tengok, ya. Okey, idea keempat, kurang risiko kerugian. Okey. Risiko kerugian juga kurang berbanding perniagaan biasa yang memerlukan kos yang tinggi untuk menyewa kedai atau menggaji pekerja. Okey, di sini cikgu tambah perkataan juga supaya kalangan cikgu ada kesinambungan daripada kalangan ada yang tadi. Jadi risiko kerugian juga kurang berbanding perniagaan biasa yang memerlukan kos yang tinggi untuk menyewa kedai atau menggaji pekerja. Okey, sekarang idea yang terakhir. Ya, idea yang kelima, menjalankan perniagaan di rumah. Jadi, peniaga boleh sahaja menjalankan perniagaan mereka di rumah. Jadi, cikgu tambah perkataan mereka. Ya, walaupun cikgu dah tambah perkataan, idea dia ataupun dia punya maksud masih sama, tak ada berubah. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok secara keseluruhan contoh karangan pendek ataupun karangan respon terhad. Okey, contoh jawapan, ya. Perniagaan dalam talian memberi banyak kebaikan kepada masyarakat masa kini. Hal ini demikian kerana pelanggan bagi perniagaan ini tidak terhad kepada kawasan setempat, malahan mampu mencapai pelanggan di seluruh dunia. Hanya modal yang kecil sahaja diperlukan untuk memulakan perniagaan ini. Selain itu, peniaga bebas menentukan masa perniagaan mereka. Risiko kerugian juga kurang berbanding perniagaan biasa yang memerlukan kos yang tinggi untuk menyewa kedai ataupun menggaji pekerja. Peniaga boleh saja menjalankan perniagaan mereka di rumah. Okey, kalau kamu tengok, ya, yang tadi, contoh tadi, cikgu tak tulis pun penutup. Yang contoh ini pun juga cikgu tak tulis penutup, ya. Cukup memadai dengan ayat terakhir tersebut, ya, iaitu isi yang terakhir, menjalankan perniagaan mereka di rumah. Kenapa? Cikgu dah terangkan kamu nak kurangkan jumlah perkataan. Jadi untuk perkataan ini, untuk contoh jawapan ini, ya, jumlah perkataannya adalah 74 patah perkataan, ya, 74 patah perkataan, iaitu kamu perlu tulis di sebelah bawah, ya, bahagian kanan. Okey. Jadi cikgu harap, ya, dengan contoh-contoh yang cikgu berikan tadi, iaitu dua contoh, satu karangan pendek yang berkaitan dengan cerita ataupun peristiwa, dan satu lagi karangan pendek yang berkaitan dengan pendapat, ya. Jadi cikgu harap, ya, kamu dapat sedikit ilmu, ya, tentang bagaimana untuk kamu menulis karangan pendek ataupun karangan respon terhad, ya. Jadi dengan penjelasan tadi, cikgu harap, ya, kamu boleh, ya, menggunakan sebaik mungkin, ya, isi-isi yang telah cikgu berikan. Baiklah, ya. Cikgu doakan kamu, ya, boleh menjawab soalan PT3 dengan baik, dengan cemerlang dan mendapat markah yang tinggi. Okey, sebelum cikgu akhiri, ya, ingin cikgu tinggalkan kamu dengan serangkap pantun. Yang cantik pasti terselah, yang walah setajam duri, yang baik milik Allah, yang kurang kelemahan diri. Jadi, cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.